ولهذا جاء في الحديث الذي يروي يزيدك إيمانا على الإيمان. الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Hijrah Markas Sunnah Nusantara Pekanbaru. Begitu juga yang saya hormati Tuan Imam kita Ustaz Rahmat. Begitu juga yang saya hormati Tuan Muadzin, para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, para asatidzah, ustaz dan ustazah, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang mungkin saya tak sebutkan satu persatu namanya. Dan juga yang saya hormati dan saya sayangi para santri yang semoga menjadi manusia berguna di masa yang akan datang. Dan yang saya hormati tim media Asil TV dan seluruh para penonton Asil TV dimanapun berada. Dan juga yang saya hormati tim MM Channel dan seluruh para penonton MM Channel dimanapun berada. Sama ada dalam negara Indonesia, Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak, Singapura, Brunei, Thailand dan lain-lain tempat yang mungkin saya juga tak sebutkan satu persatu namanya. Kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini dan menyaksikan rancangan ini melalui sosmed sentiasa mendapat rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala malam ini kita masih diberikan kesihatan dan juga kesempatan. Kesihatan dan juga kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tiada di antara kita yang tahu adakah esok kita boleh masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk datang ke rumahnya. Atau boleh jadi mungkin kita sihat tapi iman kita lemah. Atau boleh jadi iman kita kuat tapi tubuh badan kita tak sihat. Kerana bertambahnya umur, maka berkuranglah masa bentuk kejadian kita. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalq. Siapa yang kupanjangkan umurnya, kami kembalikan kepada bentuk asalnya. Kita akan melemah. Hari demi hari, bulan demi bulan, kita akan melemah. Maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala masih berikan kita peluang untuk hadir di majlis ilmu pada malam ini, maka pastikan dengar baik-baik, khususnya para santri, jangan bercakap.
Ustaz tengok tadi dia. Siapa yang bercakap, tengoklah. Nanti Ustaz suruh berdiri sampai habis kajian. Jangan banyak cakap. Dengar, tulis. Boleh faham? Okey, jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung kajian kita dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Al-Lu'lu' wal Marjan. Dan seperti biasa, setiap kajian kita akan memberikan satu tajuk. Tajuk ini adalah gambaran isu yang akan kita bincangkan pada malam ini. Tajuk kita malam ini adalah jangan dekati masjid kami. Jangan dekati masjid kami. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya mana yang elok, rumah dekat masjid atau jauh dari masjid? Mana yang baik? Mana yang baik? Masjid dekat, rumah dekat masjid atau rumah jauh dari masjid? Jawab aja, jujur, tak apa. Apa angkut? Tanya, jawab je. Jauh ke dekat? Jauh. Alasan? Masya Allah. Luar biasa ni. Mana yang baik? Rumah dekat dengan masjid atau jauh? Dia kata jauh. Alasannya? Lagi banyak langkah menuju masjid, lagi banyak pahalanya. Luar biasa. Mana yang baik? Mana yang baik? Rumah jauh, dekat atau masjid? Dekat dengan masjid atau jauh dari masjid? Dekat. Alasan? Biar lagi senang datang masjid. Okey. Tapi pahala sikit. Tak. Ni baru dua tanya, dah khilaf dah. Okey, jemaah dikasihi oleh Allah. Segelintir orang merasa, lagi baik rumah dekat masjid. Boleh senang datang, pergi balik masjid. Ada segelintir orang mengatakan, lagi baik jauh dari masjid. Supaya banyak pahala. Langkah menuju masjid. Sebenarnya dua-duanya baik. Yang tak baik, iaitu orang yang tak datang masjid. Ada juga orang yang jauh daripada masjid, itu dijadikan alasan untuk tak datang ke masjid. Kenapa tak datang masjid? Jauh sini. Allah kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Akhirnya macam mana? Solatlah di rumah. Alasannya rumah jauh dari masjid. Padahal mulanya hujannya lagi banyak langkah, lagi banyak pahala. Memang jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tak nafikan bahawa ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian aku tunjukkan amalan-amalan yang boleh mengampunkan dosa kalian dan tinggikan derajat kalian? Salah satunya kathratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah menuju masjid. Itu kalau datang ke masjid. Kalau jauh tak juga datang masjid, juga tak guna. Dan yang lebih tak guna lagi, dah dekat masjid, tapi tak datang ke masjid. Inilah kita teruk ni. Sudahlah dekat masjid, tapi tak datang ke masjid. Bukan hanya tak datang ke masjid, bahkan sakit telinga dia, sakit hati dia ketika mendengar azan. Ada kan? Segelintir kaum muslimin ketika mendengar azan, sakit kepala dia. Maka dah dipastikan kalau dia ni sebenarnya apa? Ada syaitan dalam tubuhnya. Atau boleh jadi memang dia tu yang syaitan. Kerana tiada yang sakit dengar azan kecuali syaitan. Namun jangan pula melampau. Jangan pula melampau sampai volumenya sampai high volume, memang full volume. Kemudian toa tu, speaker tu betul-betul dia hentak ke rumah orang. Sakitlah telinga orang. Itu manusiawi. Jangan pula zalim. Kerana segelintir orang sengaja, ni segelintir pengurus ni, bukan di sini, tempat lain. Yang mana toa dia, speaker dia tu, memang hentak ke rumah orang. Dan bahkan kononnya nak Islamik, ternyata bercanggah dengan ajaran Islam. Apa yang dibuat? Setengah jam sebelum solat dibunyikan
ayat Al-Quran, kemudian speakernya dibagi high volume, hentakkan ke rumah orang. Ini azab. Ini mengganggu orang. Jangan ketika orang terganggu dikatakan, engkau ni setan ni tak suka dengar ayat. Bukan tak suka dengar ayat, tapi cara engkau membaca itu membuat pekat telinga. Dan juga tak dibenarkan dalam Islam seperti itu. Kerana di dalam Al-Quran juga disebutkan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran, dengar, wa ansitu, diam, apa lagi? La'allakum turhamun. Kalian dapat rahmat. Pasti kalian dapat rahmat. Sama ada namanya kalian rahmat ataupun bukan rahmat. Tetap dapat rahmat. Faham? Dapat nama rahmat, ke tak rahmat. Kalau kalian orang baca Quran depan kalian dengar. Kalian apa? Senyap, kalian dapat rahmat. Walaupun namanya bukan rahmat. Boleh faham? InsyaAllah. Kalau rahmat juga, maka dapat double rahmat. Rahmat dari kecil dan juga rahmat dari Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tak biasa ni jemaah. Masya Allah. Jangan tengok kanan, tengok kiri. Dengar je kajian. Okey, jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada kata Nabi SAW di antara 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat yang ketika itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang yang hatinya tergantung di masjid. Bukan mana buka letak situ. Bukan. Maksudnya apa? Hatinya memang terikat dengan masjid. Kalau tak ke masjid satu hari, rasa stres. Jadi kalau ada diri kita, tak satu hari tak datang ke masjid, rasa bersalah. Stres. Bermakna Allah sayang kepada jemaah. Tetapi kalau di antara jemaah atau di antara penonton di sosmed sana, jangankan satu hari, sampai 3 kali, 4 kali raya tak datang ke masjid, rasa tetap happy, bermakna Allah bencikan kepada jemaah. Allah tak sayang kepada jemaah. Kenapa? Kerana hatinya tak terikat dengan masjid. Lalu sekarang ni apa sebenarnya kaitannya? Kenapa seseorang itu dilarang jangan mendekati masjid kami? Okey, kita dengarkan hadis Nabi SAW. Hadis ini daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari siapa? Abdullah Ibnu Umar. Dia katakan, anna Nabi SAW qala fi ghazwati Khaybar. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda pada masa ghazwah Khaybar. Apa tu ghazwah? Siapa tahu ghazwah? Perang Khaybar. Bila berlaku perang Khaybar? Siapa yang tahu? Beko. Siapa yang tahu berlaku perang Khaybar? Tahu? Jangan tunduk semua, tengoklah. Takut kena tanya. Siapa tahu perang Khaybar? Perang Khaybar jemaah adalah perang yang berlaku di bulan Muharram. Bulan Muharram di tahun 7 Hijriah. 7 Hijriah. Perang Khaybar nama. Khaybar ni nama satu kawasan, satu negeri. Dan ia arah utara Madinah menuju Syam. Syam tu apa? Apa nama Syam? Syria, Jordan, Lebanon, Palestin. Ini Syam ni. Dahulu nama negerinya Syam. Di sini Syam, di sini Madinah, di sini Mekah. Boleh faham tak? Posisi nampak? Itu Mekah, sini Madinah, itu Syam. Boleh faham? Di sini, di kawasan sini ada namanya, satu kawasan namanya Khaybar. Berarti antara Madinah dengan Syam di sini. Boleh faham?
Jaraknya lebih kurang 170 kilo dari Madinah, lebih kurang. 170 kilo dari Madinah. Dan kenapa ada berlaku perang Khaybar? Karena Khaybar merupakan markas orang Yahudi. Markas orang Yahudi. Orang Yahudi yang memprovok orang Quraisy dan Bani Ghatafan untuk memerangi Nabi SAW dalam perang Khandaq di tahun ke-5 Hijriah. Ini rasa banyak tak tahu ni. Tanya tarikh berapa mungkin lupa. Atau mungkin tak tahu. Atau mungkin tak pernah dengar. Orang Quraisy benci dengan Nabi. Boleh faham? Orang ada salah satu kabilah namanya Bani Ghatafan. Dia besar ni. Kabilah besar. Dia benci juga dengan Nabi. Tapi setakat benci je. Setakat benci je. Yahudi ni. Dia push orang Quraisy. Push Bani Ghatafan. Serang orang Islam. Dan total mereka selepas berkumpul dengan kabilah-kabilah kecilnya, totalnya 10,000. Nak serang umat Islam. Lepas tu dia provok lagi Bani Quraidah. Ni ada di sana. Dari belakang. Bani Quraidah untuk memerangi umat Islam. Habislah umat Islam terkepung di sana. Dan itu berlaku di tahun ke-5 Hijriah. Yang disebutkan oleh Allah, irja'akum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Itulah dia. Itu sebenarnya ayat yang berkaitan bercerita tentang datang musuh daripada fawqikum. Fawqikum dari atas, mau dari bawah, dari depan tu ramai. Wa min asfala minkum dari bawah ni dari orang belakang. Bani Quraidah menyerang. Umat Islam tersepit di tengah. Boleh faham tak? Siapa yang provok tu? Yahudi. Jadi orang yang suka melaga-lagakan, tahu laga-laga? Mengadu domba orang, itu perangai siapa? Perangai Yahudi. Ada tak di sini yang suka melaga-lagakan orang? Angkat tangan. Tahu tak? Tu dia cakap ini pasal engkau tadi. Akhirnya dia marah. Laga-lagakan. Ini dalam Islam disebut dengan namam atau qattat. La yadkhulul jannata namam. Tak masuk surga orang yang suka melaga-lagakan orang, mengadu domba orang. Dan pernah suatu ketika Nabi SAW melalui 2 buah kuburan. Lalu Nabi katakan bahawa penghuni kubur ini innahuma la yu'adzaban. Mereka keduanya tengah diseksa dalam kubur. Wa ma yu'adzabani fil kabir. Mereka tidak diseksa disebabkan dosa besar. Bala wa innahu la kabir. Ya, sebenarnya itu dosa besar sebab selalu buat dia rasa dosa kecil. Yang pertama kata Nabi sallam, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Yang seorang ini kalau hidupnya dia selalu berjalan di tengah manusia untuk namimah, ngadu domba orang. Jadi mengadu domba orang adalah salah satu perangai yang boleh menyebabkan orang diseksa dalam kubur. Hati-hati. Jadi orang Yahudi yang tinggal di Khaybar ini sebenarnya Bani Nadir yang diusir dari Madinah, dia lari ke sana. Dan dipimpin oleh siapa tahu tak? Dipimpin oleh seorang Yahudi yang bernama Huyai bin Akhtab. Dan Huyai bin Akhtab punya anak perempuan. Anaknya very very beautiful. Dan ternyata sok cerita anak itu bernama Safiyah. Dan Safiyah itulah yang menjadi isteri Nabi SAW dan ibunda kita. Yang disebut Safiyah binti Huyai. Dan ia satu-satunya wanita yang daripada golongan Yahudi yang dinikahi oleh Nabi SAW. Jadi ibunda kaum muslimin ada salah seorangnya orang Yahudi.
Tercela ke Yahudi? Tak. Kalau beriman, Melayu sekalipun, kalau seandainya kafir tak guna masuk neraka. Tak kisah Melayu ke, Minang ke, apa lagi, Jawa ke. Kalau tak beriman, masuk neraka. Tak beriman, tak beramal soleh, masuk neraka. Tapi kalau beriman, hatta Yahudi sekalipun, insya-Allah selamat daripada neraka. Boleh faham? Tuh. Siapa namanya ibunda kaum muslimin yang orang Yahudi siapa? Safiyah binti Huyai. Dan itu dinikahi oleh Nabi SAW selepas ia masuk Islam. Jadi bukan bermakna ada alasan nikah dengan orang kafir. Tak boleh nikah dengan orang kafir sampai orang kafir itu masuk Islam. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar. Janganlah wahai lelaki-lelaki muslim, kalian menikah dengan wanita-wanita musyrik. Walaupun wanita itu memang comel dan lawa sangat. Jangan. Andaikan ada wanita hamba kulitnya hitam walaupun fizikal dia tak cantik tapi dia beriman, itu lebih baik daripada dari siapa? Daripada wanita cantik tapi kafir. Begitu juga wahai para wali-wali. Ini bukan wali kutub, bukan wali majdub. Bukan wali gila, tapi wali maksudnya wali ayah, para ayah. Jangan nikahkan anak-anak kalian dengan lelaki musyrik. Walaupun lelaki musyrik itu kaya dan handsome. Bahkan seorang hamba yang beriman jauh lebih baik daripada lelaki musyrik walaupun dia handsome. Sebab ulaika yad'una ila nar. Kerana pasangan yang kafir itu akan mengajak kalian ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi di Bani Nadir yang di mana tadi? Di Khaybar, itulah yang memprovok. Kerana suka memprovok, Nabi serang dia. Nabi serang. Jadi di tahun keberapa tadi? Di tahun ke-7. Jemaah yang seperti ini kalian ni kena faham, kena ingat. Bab sirah, ada tak kajian sirah di sini? Tak ada. Tahu tak, sirah Nabawiyah itu sangat kuat ikatannya dengan ayat yang kalian baca. Kalian hafal surah Al-Ahzab. Tapi kalau kalian tak tahu sirah, kalian tak tahu ke mana arah surah Ahzab. Kalian takkan faham tentang surah Ahzab. Kalian baca terjemah, kalian tak faham. Takkan faham. Bacalah terjemah surah Ahzab tu dari A sampai Z. Banyak benda yang kalian tak faham. Tapi dengan sirah baru kalian akan faham. Oh, ini ayat tu. Surah Al-Fatah. Kalian juga takkan faham tentang surah Al-Fatah. Walaupun kalian hafal. Kecuali kalian belajar sirah. Faham? Belajar sirah. Oh, sini tak ada kajian sirah. Tak ada. Okey. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu perang Khaybar, Nabi SAW bersabda. Apa yang disabdakan oleh Nabi? Dengarkan ni. Kata Nabi SAW, man akala min hadhi syajarah. Siapa yang makan daripada buah yang ada di pokok ini. Apa dia? Yakni athum. Athum. Apa makna athum? Bawang putih. Summun. Kalau summun apa? Summun bukmun? Summun. Summun apa? Summun apa? Summun ni apa? Pekak. Atau pekak? Apa maksudnya? Tuli. Tuli. Summun, bukmun, umyun. Kalau summun, apa mana sum? Sum apa mana sum?
Mana sum? Sum. Sum racun. Sum racun. Sum racun. Lepas tu, thumma. Mana thumma? Kemudian. Mana thum? Pening kan? Bawang putih. Tengok sikit-sikit je. Tapi maknanya boleh jauh. Itulah perlunya belajar tahsinul qiraah. Sama juga dalam semua bahasa macam tu jemaah. Sama dalam semua bahasa. Kerana segelintir orang kadang-kadang enggan belajar tahsin. Namun ada juga segelintir orang yang terlampau belagak selepas dapat sertifikat tahsin. Dua ya. Ada yang orang enggan belajar tahsin, ada orang yang belagak melampau selepas dapat sertifikat tahsin. Seolah-olah dia dah di atas doktor Quran. Banyak ni. Baru dapat sertifikat, dah rasa semua ni salah. Kecuali saya dan guru saya je yang betul. Selain guru saya, tak betul. Ternyata guru dia baca dengan syekh di Madinah salah juga. Okey, jemaah dikasihi oleh Allah. Athum. Man akala min hadhihi syajarah, yakni athum. Siapa yang memakan daripada pokok ini, iaitu apa tadi? Bawang putih. Fala yaqrabanna masjidana. Janganlah dia mendekati masjid kami. Inilah. Okey, di dalam hadis yang kedua daripada Anas bin Malik. Kemudian daripada Abdul Aziz qal sa'ala rajulun Anasan. Ada seseorang yang bertanya kepada Anas bin Malik. Dia kata, "Ma sami'ta Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi thum?" Apa yang kau dengar daripada ucapan Nabi SAW tentang athum, tentang bawang putih? Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akala min hadhihi syajarah fala yaqrabna aw la yusalliyanna ma'ana." Kata Nabi SAW, siapa yang memakan daripada buah ini, maka janganlah dia mendekati masjid kami atau jangan solat bersama kami. Di riwayat lain mengatakan, man akala thuman aw basalan falyatazilna aw qala falyatazil masjidana wal yaqudu fi baitih. Sesiapa yang makan bawang putih dan juga basalan, bawang merah, maka menjauhlah dari kami atau menjauh dari masjid kami, duduk je di rumah. Okey, jemaah dikasihi oleh Allah. Bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putih. Halal ke haram? Halal ke haram? Halal. Tapi kenapa ketika orang memakan bawang ni, Nabi katakan jangan mendekati kami atau jangan solat bersama kami atau jangan dekat dengan masjid kami. Duduk je di rumah. Kenapa? Kerana bau. Nak tanya, bawang ni bau ke? Bawang ni bau tak? Bawang ni bau? Ragu, kenapa ni? Bau? Yakin bau? Kalau ada bawang goreng merah tu, bawang merah tu digoreng, wangi gitu. Kalau orang apa sini lontong tu kalau pakai bawang merah, bawang tu jadi wangi lontong tu. Bawang tu busuk ke bau? Busuk ke bau? Ke wangi? Khilaf Okey, jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kebiasaan ini kita kena faham dulu. Kita kena faham urf orang Arab, baru kita akan tahu cerita tentang hadis. Kalau tak tahu urf orang Arab, kita tak tahu. Urf orang Arab, bawang ni dia bukan makan dimasak. Dia makan mentah tu ya, atau dibakar. Tapi memang sedap tahu. Dan itu bukan bawang macam kita sini. Dia bawang dia besar, bawang Mumbai. Mumbai itu macam mana? Mumbai besarnya. Itu dibakar, lepas tu makan gitu je. Makan gitu campur dengan nasi Arab. Sedapnya. Tak gila. Betul. Orang kalau dah
dah sekali makan, kalau terasa sedapnya itu memang ketagihan. Bawang Mumbai itu dibakar, bakarnya bukan full bakar, memang hangus, sikit-sikit hangus, lepas tu makan dengan nasi Arab. Wih, memang lazah, very very lazah. Delicious. Pernah makan ke? Lepas ni boleh makan. Boleh order nasi Arab. Tapi bayar sendiri. Okey. Jadi, urf orang Arab, makan bawang tu mentah-mentah. Kalau tak dibakar sikit. Azan? Kita belum makan bawang lagi. Dah azan? Alas? Hana waktu salat? ليش طيب نستمر طيب طيب urf orang Arab apa tadi? Makan bawang mentah-mentah atau dibakar. Berbeza dengan orang Nusantara. Orang Nusantara makan bawang tak ada mentah-mentah, tak dibakar, dia digoreng sehingga baunya dah mula hilang. Kadang-kadang berubah jadi wangi. Cuma kalau memang melampau makan, berlebih-lebihan, itu juga akan berbau. Cuma kadarnya bau tu kalau dah makan banyak. Sementara orang Arab, itu kalau makan sikit ya, kerana dia mentah, maka bau dia kuat. Bau dia kuat. Dan ternyata bukan hanya orang Arab, orang Bangla, orang Pakistan, orang India itu juga makan dia. Mentah-mentah. Mentah-mentah. Sedap memang. Cuma baunya pekat. Yang ini menyebabkan apa? Kalau solat, menyebabkan apa? Mengganggu orang solat. Itu yang menyebabkan Nabi SAW, la yusallianna ma'ana. Jangan solat bersama kami. Jangan solat bersama kami. Jangankan solat. Fala yaqrabanna masjidana. Jangan menghampiri masjid kami. Kerana itu sangat mengganggu. Itu sangat mengganggu. Bahkan di dalam hadis lain, fa innal malaikah tata'adza kama yata'adza minhul ins. Sesungguhnya malaikat merasa terganggu dengan bau-bauan seperti itu, seperti mana manusia merasa terganggu. Jadi jemaah, kalau kita solat sendiri di masjid, atau solat hanya 3 orang, 4 orang. Kan banyak tu kosong belakang kan? Ya kan? Atau contohlah masjid ni. Kita solat di sini, masjid luas sampai sana. 2 saf, 3 saf. Yang di belakang berisi kau kosong? Kosong? Yakin kosong? Tak, bukan kosong. Ada malaikat di belakang. Macam-macam malaikat situ. Entah-entah ada malaikat maut yang tunggu situ. Boleh jadi malaikat rahmat atau malaikat maut. Nak tunggu siapa? Nak tunggu boleh jadi tunggu salah satu di antara kita. Tunggu je, dia tunggu arahan. Sebenarnya malaikat maut tu tinggal tunggu arahan je. Allah katakan, cabut nyawa fulan. Terus dia akan ambil. Jadi apa yang menyebabkan kita merasa aman dalam buat maksiat kepada Allah. Sementara malaikat maut tengah tunggu arahan daripada Allah. Dan dia datang tiba-tiba mengejut tanpa notis. Tanpa pemberitahuan. Bahaya kan? Hari ini kita kadang merasa, bukan hari ini, hampir setiap saat kita merasa aman ketika buat maksiat. Padahal, inna rabbaka labil mirsad. Tuhanmu Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengawasi kalian. Dan malaikat maut juga mengawasi kalian. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dia tunggu je. Kalau dapat arahan dari Allah, cabut nyawa fulan, dia cabut. Dan kita bimbang nyawa kita dicabut oleh malaikat maut ketika kita tengah bermaksiat. Oleh sebab itu jemaah, berhati-hatilah dalam bercakap dan berhati-hatilah dalam buat tindakan. Sebab kita bimbang kalau seandainya penghujung hayat kita tengah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW sabdakan, innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan seorang dilihat di penghujungnya. Walaupun kita rajin ibadah kepada Allah, ternyata di hujungnya
kita bermaksiat, maka itulah yang ditengok oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hati. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin masjid nampak ada berisi, tapi ada tempat-tempat kosong di belakang, itu ada malaikat yang menunggu. Sekarang azan yang menunggu. Kita bagi laluan azan dulu. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, imani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki, yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya, yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya, yang mampu menyumbangkan waktunya, demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV
di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini kita melihat bahawa kita dalam Islam dilarang untuk menyakiti orang lain walaupun hanya sekedar bahu. Kita dilarang untuk mengganggu orang solat walaupun hanya sekedar bahu. Walaupun di sini disebutkan athum wal basal. Bawang putih dan bawang merah. Tapi ia juga mewakili apa-apa saja bebauan yang boleh mengganggu orang solat. Apatah lagi kalau benda itu haram. Seperti rokok. Benda yang halal saja dimakan tapi menyebabkan bau yang kuat dan mengganggu orang, ini pun dilarang datang ke masjid sebab ia mengganggu orang yang solat, apatah lagi benda itu benda haram. Seperti rokok. Tentulah lebih teruk lagi. Ini tambah yang sangat menyedihkan. Sudahlah merokok, buat pula di tanah haram, buat di tanah suci, Makkah dan Madinah, solat di masjid Nabi SAW. Mereka cemari kota Nabi SAW. Tanah haramain, tanah suci dengan bau rokok-rokok mereka. Dengan alasan apa? Orang Arab pun ada merokok. Memang Arab tu macam-macam. Ada Arab keturunan Nabi dan ada Arab keturunan sahabat dan ada juga Arab keturunan Abu Jahal. Entah-entah yang berokok tu keturunan Abu Jahal. Kau nak ikut Arab yang mana? Boleh bang? Jadi jemaah, jangan mengganggu apa-apa tindakan kita mengganggu orang lain dalam solat. Tak boleh. Tak boleh. Termasuk juga berbahuan baju. Kadang segelintir kita malas mandi. Di sini ada yang malas mandi. Malas mandi sehingga maaflah ketiak masam. Lepas tu baju masam. Kopiah pun masam. Kopiah dia ni satu biji. Dia pakai seminggu tak basuh. Kopiah putih jadi krim. Faham maksudnya? Kopiah tu sebenarnya putih. Cuma kerana lama-lama tak basuh jadi warna krim. Sudahlah krim, kemudian berkutu pula satu-satu sini hitam-hitam. Bangga pula bawa ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu saja tak bangga kalau berhadapan dengan governor, dengan presiden. Ini bangga bawa ke masjid. Kemudian ketika dia pakai kopiah tu, dia selak je kopiah sikit begini kan, baunya sampai beberapa soft ke belakang. Tak ada di sini, tempat lain. Entah kalau ada pula di sini. Busuk. Jangan macam ni jemaah. Kerana segelintir orang, dia tak jaga kebersihan. Padahal Nabi SAW katakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka kepada yang indah-indah. Jadi apa saja tindakan kita yang menyebabkan orang merasa terganggu dalam solatnya,
disebabkan bau-bauan kita, maka kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. So tak boleh buat apa-apa tindakan termasuk bau-bauan, apa-apa tindakan yang boleh menimbulkan bau yang mengganggu orang lain solat. Atau boleh jadi tak menimbulkan bau, tapi ketika kita buat mengganggu orang solat. Di antaranya pakai baju t-shirt yang mana baju tersebut ada tulis-tulisan di belakang. Sehingga orang solat di belakang dia akhirnya terbaca. Hidup sudah susah, jangan dibuat susah. Ya, tertengok. Kebetulan dia pun tengah ada masalah. Akhirnya merenung dia lepas. Haki aku. Nanti ada pula di belakang tertulis, tahun ini 2006, engkau masih bujang bro. Kasihan. Lepas tu dia ternyata memang dah lama membujang. Ya Allah. Adakah aku jadi bujang lapuk aku macam ni, ya Allah. Di tengah solat ni hilang khusyuk orang. Jadi apa saja tindakan kita yang mengganggu orang lain solat, ini dilarang. Okey? Itu sajalah jemaah. Jadi sebenarnya intinya itu. Intinya tak boleh buat apa-apa tindakan mengganggu orang lain solat. Sama ada menimbulkan bau ataupun tak menimbulkan bau. Itu dia. Allah Ta'ala alam bisawab. Okey, kita jawab soalan ni. Ada soalan cepat, Ban. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, sila. Ustaz, bolehkah puasa kafarat pada bulan Ramadan? Tak boleh. Sebab apa? Kafarat itu wajib. Dan Ramadan juga wajib. So, diasingkan. Diasingkan. Sama juga dengan qada Ramadan. Qada puasa Ramadan. Qada puasa Ramadan wajib. Tak boleh mengqada di bulan Ramadan. Boleh faham tak? Tak boleh mengqada di bulan Ramadan. Sebab Ramadan tu memang dah puasa juga. Dan itu puasa wajib. Tak boleh kan aku puasa Ramadan sekali niat dengan yang wajib. Tak boleh. Yang boleh itu adalah yang wajib dengan sunat. Kalau wajib dengan wajib dalam satu masa, tak boleh. Boleh faham? Contoh. Puasa qada puasa. Puasa Ramadan, dia belum qada lagi, dia qada. Dan kemudian dibuat di hari Isnin. Maka dapat 2 in 1. 2 in 1. Di mana 2 in 1-nya? Pertama puasa qada dapat, puasa Isnin pun dapat. Kemudian kalau seandainya hari itu pun hari kebetulan jatuh pada hari putih atau hari bir. Ayyamul bir. Niat pula dapat 3 in 1. Sebab apa? Sebab semuanya sunat kecuali qada. Adapun yang qada dengan apa tadi? Dengan Ramadan sama-sama wajib. So tak boleh dibuat dalam semasa. Begitu juga dengan kafarat. Contoh. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli yatamassa. Ini cerita tentang seorang lelaki menzihar istrinya. Seorang suami menzihar istrinya. Maka kafaratnya kena puasa 2 bulan. Puasa 2 bulan sebelum bersama. Maka puasa ini kena dibuat di luar bulan Ramadan. Okey? Allah Ta'ala alam. Mana tadi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh seseorang merokok di dalam masjid? Kerana di rumah ana bapak-bapak di sana sering merokok di dalam masjid. Bagaimana ana menghadapinya Ustaz? Merokok jangankan dalam masjid. Di luar masjid pun tak boleh. Apatah lagi dalam masjid. Ini orang merokok dalam masjid. Ini adalah orang yang kurang ajar. Kurang ajar betul. Masjid ini adalah kehormatan. Ini bukan rumah dia. Ini rumah Allah. Maka jangan kotori rumah Allah dengan bau-bau yang menyengat. Jangan kotori rumah Allah dengan benda-benda haram. Di luar rumah Allah pun tak boleh. Apatah lagi dalam rumah Allah. Kita jemaah. Orang kalau datang ke rumah kita. Tak ada adab, kita marah. Apatah lagi datang ke rumah Allah. So beradablah sikit. Tapi memang orang perokok ni memang tak beradab. Sebab akalnya dah hilang. Orang perokok ni akalnya dah hilang. Sebab tertutup otak dia, minda dia dengan asap rokok. Okey? Waliyahzubillah.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi katakan, saya bertanya Ustaz, sila. Nabi katakan semakin banyak langkah kita ke masjid, semakin banyak pula pahalanya. Betul. Kathratul khuta ilal masajid, itu memperbanyak pahala. Bagaimana jika ia pergi dengan berkenderaan? Dua-duanya boleh. Sebab Nabi SAW pernah naik kenderaan ke masjid dan juga pernah jalan kaki. Salah satu contoh, Nabi SAW tinggal di Madinah. Jarak antara ada satu masjid di Madinah namanya Masjid Quba. Itu lebih kuranglah 4 ke 5 kilo lah dari masjid Masjid Nabawi. Lebih kurang 4 ke 5 kilo. Tengok bergantung, kalau dia direct mungkin cepat, kalau dia pusing lagi mungkin sampai 10 kilo. Okey? Dan Nabi SAW selalu datang di hari Sabtu. Kadang-kadang di dalam hadis Nabi SAW, masyian aw raqiban. Kadang-kadang Nabi jalan kaki, kadang-kadang naik kenderaan. Dua-duanya dapat pahala? Dapat. Man ata masjid Quba fa shalla fihi salatan. Barang siapa yang datang Masjid Quba, man tatahhara fi baiti, thumma ata masjid Quba. Siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian datang ke Masjid Quba, lalu dia solat di dalamnya, maka seperti dapat pahala umrah. Itu dia. Okay? Boleh. Allahu Ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang dimaksud Syamsul Ma'arif Al-Kubra? Ini nama kitab, nama orang, apa nama apa ni? Allah alam. Tak tahu saya. Sebab nama kitab ada juga Syamsul. Nama orang ada pula Syamsul. Syamsul yang mana saya tak faham. Bismillah, Ustaz. Gimana wangi aroma Bismillah. Gimana wangi aroma orang yang habis makan durian, Ustaz? Lalu ia solat berjemaah. Apakah ini juga termasuk mengganggu kekhusyuan orang solat? Durian ni bau ke wangi dia? Durian ni bau ke wangi? Durian ni wangi. Mana ada bau? Dia bau kalau dah masam. Jadi asam durian, tempoyak namanya. Itu bau busuk. Atau kulit-kulit durian, itu baru busuk. Kalau durian tu masuk dalam kereta, itu baru jadi busuk. Tapi kalau durian tu di tempat terbuka, dia wangi. Dia wangi. Bahkan sampai durian tu orang dicium-cium durian tu. Iya kan? Jadi, tapi biasanya orang selepas makan durian, dan kalau sendawa dia busuk je mah. Baunya, itu baunya sampai 3-4 orang tu. Terbau. Itu sampai-sampai nahan air liur orang. Macam tu. Adakah ini mengganggu kekhusyuan? Yes, mengganggu kekhusyuan. Oleh sebab itu, bagi orang yang makan durian, selepas makan durian, kena basuh tangan betul-betul, kemudian kumur betul-betul, kemudian brus gigi, pastikan jangan sampai ada bau-bau durian. Kalau sendawa selepas makan durian, tutup mulut. Tutup mulut kerana dia mengganggu orang. Okay? Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara doa yang betul mendoakan orang tua untuk dilancarkan rezekinya oleh Allah? Haruskah kita memakai bahasa Arab? Kalau pakai bahasa Arab, tolong ajarkan Ustaz. Yang namanya doa, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, Allah kabulkan. Tak mesti guna bahasa Arab. Gunalah bahasa sendiri. Yang penting khusyuk dalam berdoa.
Nak guna bahasa Arab, tapi kalau tak khusyuk tak jadi, walaupun kita tahu maknanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa maksudnya? Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia. Betul lah? Wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, jauhkan kami dari api neraka. Tahu kan maknanya? Tapi ketika kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tengok apa rasa? Tak ada feel pun. Cuba pakai bahasa sendiri. Ya Allah, aku ini lemah ya Allah. Mudahkanlah segala urusan duniaku ya Allah. Apa-apa yang baik untukku di dunia ini, berikan ya Allah. Dan begitu juga berikan aku kebaikan di akhirat. Jauhkan aku daripada seksa neraka-Mu. Jauhkan aku daripada murka-Mu. Jauhkan aku daripada laknat-Mu. Itu meneteskan air mata kalau doa sendiri. Padahal maknanya lebih kurang sama. Tapi guna bahasa sendiri berbeza feel-nya dengan guna bahasa Arab. Yang tak boleh itu guna bahasa selain Arab kalau seandainya dalam solat. Kalau di luar solat, up to you pakai bahasa apa. Bahasa apa pun boleh. Yang penting jangan bahasa mengarut. Ishmaqali inna rahmatan Makkah Madinah. Itu tak boleh. Cuma ada namanya itu. Tapi kalau bahasa yang biasa dipakai oleh orang ramai, boleh pakai bahasa sendiri. Pukul 8. Cukup sampai situ. Saya? Ya, itu saja yang boleh saya kongsikan pada malam ini yang betul datang daripada Allah. Tidak salah berpunca daripada kebodohan dan kejalan saya sendiri. Kepada Allah Subhanahu wa taala, saya minta ampunan kepada jemaah sekalian. Saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.